A few moments later. Hai, nama saya Durkashni Putih. Nombor matrik saya 23DLS 23F2059. Saya sebagai pelajar A. Hai, nama saya Shona Priyanaya, anak perempuan Siva Subramaniam. Nombor matrik saya 23 DLS 23F2013. Saya sebagai pelajar B. Hai, nama saya Cecilia Narmina Agam. Nombor matrik 23 DLS 23F2065. Saya sebagai sejarawan. Hai, nama saya Sumitra, anak perempuan Bala Leader. Nombor matrik saya 23 DLS 23F2077. Saya sebagai pakar sejarah. Selamat datang ke podcast Perspektif Sejarah. Saya Durkashni. Dan saya Shona Priya. Hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang amat penting dalam sejarah negara kita, iaitu kemasukan masyarakat Cina ke Tanah Melayu dan implikasinya dari segi sosial. Untuk mengupas topik ini dengan lebih mendalam, kita bertuah kerana dapat menjemput dua tetamu yang pakar dalam bidang ini. Yang pertama ialah Dr. Cecilia Armay, seorang sejarawan dan pensyarah di Universiti Malaya. Selamat datang Dr. Cecilia. Terima kasih banyak Durkashni dan Shona Priya. Saya memang seronok dapat bersama dalam rancangan ini. Dan tetamu kedua kita, Dr. Sumitra Balamuralidar, merupakan pakar sejarah sosial dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat datang juga Dr. Sumitra. Terima kasih atas jemputan ini. Saya rasa ini adalah topik yang amat relevan untuk kita bincangkan bersama. Untuk memulakan perbincangan ini, kita mungkin boleh memahami terlebih dahulu bilakah dan bagaimanakah kemasukan masyarakat Cina ke Tanah Melayu ini bermula. Dr. Cecilia, bolehkah terangkan latar belakang sejarah kemasukan masyarakat Cina ke Tanah Melayu? Sudah tentu Durkashni, masyarakat Cina mula datang ke Tanah Melayu sejak era Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Pada ketika itu, ia hanya melibatkan hubungan perdagangan. Namun, kemasukan besar-besaran berlaku pada abad ke-19, khususnya selepas penjajahan British. British membawa masuk ramai pekerja Cina untuk bekerja di lombong-lombong biji timah kerana sektor ini amat berkembang pada masa itu dan memerlukan tenaga buruh yang besar. Jadi, Dr. Sumitra, apa faktor utama yang mendorong masyarakat Cina untuk berhijrah ke Tanah Melayu pada masa itu? Faktor utamanya adalah ekonomi dan kestabilan. Pada abad ke-19, China mengalami masalah ekonomi yang serius akibat tekanan masalah populasi yang meningkat dan ketidakstabilan politik, termasuklah pemberontakan dan perang sivil. Tanah Melayu di bawah pentadbiran British menawarkan peluang pekerjaan yang baik dengan gaji yang lumayan berbanding di kampung halaman mereka, terutamanya di sektor perlubungan dan perniagaan. Ini mewujudkan Tanah Melayu destinasi mereka bagi masyarakat Cina yang mahu meningkatkan taraf hidup mereka. Menghadapi sebaran cabaran pada masa itu? Kehidupan awal mereka memang penuh cabaran. Kebanyakan masyarakat Cina bekerja dalam keadaan yang sukar dan penuh risiko di kawasan lombong dan kawasan pedalaman. Ramai yang menghadapi masalah kesihatan dan kekurangan kemudahan asas seperti hospital semula.
Namun mereka gigih dan akhirnya berjaya juga dengan membentuk komuniti tersendiri seperti Kampung Cina dan kawasan pengajian di kawasan Lombong dan Bandar. Dr. Sumitra, bagaimana pula dari sudut sosial dan budaya? Adakah mereka mengekalkan identiti budaya mereka atau terpaksa menyesuaikan diri dengan masyarakat tempatan? Menariknya, mereka berjaya mengekalkan identiti budaya mereka, namun dalam masa yang sama juga berlaku asimilasi dengan masyarakat tempatan. Contohnya, mereka meneruskan agama keagamaan dan bahasa dan tradisi budaya mereka. Namun, melalui perkahwinan campur, terutamanya dalam kalangan peranakan baba dan nyonya, berlaku juga penyesuaian budaya yang menggabungkan elemen Cina dan Melayu. Hasilnya, kita melihat kewujudan satu budaya unik di dalam Melayu. Menarik sekali. Boleh Dr. Cecilia huraikan bagaimana interaksi awal antara masyarakat Cina dan masyarakat Melayu? Apakah hubungan mereka pada masa itu? Hubungan antara masyarakat Cina dan Melayu pada awalnya agak terbatas kerana faktor pekerjaan dan kediaman yang berasalingan. Masyarakat Cina lebih tertumpu di kawasan Lombong ataupun di bandar. Sementara masyarakat Melayu lebih di kawasan desa. Namun, interaksi tetap berlaku melalui perdagangan dan perniagaan. Ini kerana masyarakat Cina banyak terlibat dalam perniagaan dan pertukangan. Jadi, secara tak langsung ia mewujudkan hubungan ekonomi antara kedua-dua kumpulan. Dr. Sumitra, apa pandangan doktor tentang bagaimana struktur masyarakat majmuk mula terbentuk dan implikasinya kepada masyarakat moden Malaysia? Okey. Struktur masyarakat majmuk ini sebenarnya dibentuk oleh dasar ekonomi dan pentadbiran kolonial British. British mengasingkan fungsi ekonomi setiap etnik masyarakat dalam sektor perniagaan dan perdagangan, manakala masyarakat Melayu kekal dalam sektor pertanian. Implikasi utama ialah pembentukan pola masyarakat yang pelbagai tetapi sering dipisahkan mengikut etnik. Namun, dalam masyarakat moden Malaysia, struktur ini telah menjadi lebih kompleks dengan pelbagai etnik memainkan peranan penting dalam pelbagai sektor. Sekarang kita bincangkan tentang pengaruh budaya Cina. Dr. Cecilia, apakah elemen-elemen budaya Cina yang dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat di tanah Melayu? Okey, pengaruh budaya Cina dapat melihat dalam aspek seni bina, makanan dan bahasa. Misalnya di bandar-bandar utama yang mempunyai populasi masyarakat Cina yang besar, kita dapat melihat seni bina kedai-kedai lama yang menampilkan elemen reka bentuk Cina. Dari segi makanan, banyak hidangan Cina seperti mi dan dim sum telah menjadi kegemaran masyarakat tempatan. Begitu juga dalam bahasa. Terdapat banyak istilah dalam bahasa Hokkien dan Cantonese yang digunakan dalam bahasa pasar. Dr. Sumitra, selain itu, bagaimana pula dengan nilai-nilai masyarakat Cina? Adakah terdapat nilai-nilai tertentu yang turut mempengaruhi masyarakat setempat? Ya, terdapat beberapa nilai penting dalam budaya Cina seperti nilai kerja keras, kepentingan pendidikan dan semangat bergotong royong yang telah memberi kesan kepada masyarakat tempatan.
Nilai-nilai ini sering dijadikan contoh bagi generasi seterusnya dan kita boleh lihat bahawa semangat kerja keras serta kepentingan pendidikan menjadi teras dalam masyarakat Malaysia. Dalam perjalanan sejarah, adakah pernah berlaku ketegangan antara masyarakat Cina dan masyarakat tempatan dan apa yang menyebabkannya? Ya, terdapat beberapa insiden ketegangan terutamanya pada zaman penjajahan British dan awal kemerdekaan. Sebahagian besar ketegangan ini berpunca daripada permisahan ekonomik dan politik antara etnik yang dikuasakan oleh pentadbiran British. Masyarakat Cina dan masyarakat Melayu tidak mempunyai banyak interaksi kerana peranan ekonomi mereka yang berlainan dan ini kadang-kala menimbul rasa tidak berpuas hati atau syak wasangka antara satu sama lain. Jadi, Dr. Sumitra, apa langkah-langkah yang boleh diambil mengatasi cabaran integrasi ini? Pendidikan sejarah yang menyeluruh dan kesedaran budaya adalah penting untuk membina masyarakat yang harmoni. Jika generasi muda memahami bahawa setiap komuniti memainkan peranan penting dalam pembangunan negara, kita dapat mengurangkan prejudis dan stereotip. Aktiviti yang melibatkan pelbagai etnik juga boleh membantu dalam membina ikatan yang lebih kuat di antara kaum dan budaya. Malaysia hari ini adalah hasil daripada sumbangan pelbagai etnik, struktur sosial dan ekonomi dan juga budaya. Kita adalah hasil daripada interaksi sejarah yang berterusan antara masyarakat Melayu, Cina dan Hindia. Keadaan ini menjadi Malaysia sebuah negara yang unik dengan pelbagai etnik yang saling melengkapi. Dr. Sumitra, apakah pelajaran yang boleh kita pelajari daripada sejarah ini untuk masa depan? Ya, kita perlu belajar untuk menghargai kepelbagaian ini dan menggunakan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Sejarah mengajar kita tentang pentingnya persefahaman dan toleransi. Jika kita mengambil pelajaran ini, kita boleh mengelakkan konflik dan membina sebuah masyarakat yang lebih harmoni. Dr. Cecilia, apakah pendapat doktor terhadap kemasukan Cina ke tanah Melayu? Dari perspektif sejarah, kaum Cina pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 ada berkaitan dengan dasar penjajahan British. Mereka memerlukan tenaga kerja untuk industri perlombongan. Jadi mereka membawa masuk orang Cina secara besar-besaran. Tapi bagi saya, ini juga menyebabkan di kemudian hari seperti perbezaan sosial antara kaum yang diwujudkan oleh polisi pecah dan perintah British. Saya rasa peristiwa ini ada kesan besar terhadap hubungan antara kaum di Malaysia yang masih dirasai hingga ke hari ini. Apakah pendapat Sumitra pula terdapat kemasukan masyarakat Cina ke tanah Melayu? Bagi saya, kedatangan kaum Cina bukan sekadar isu ekonomi atau budaya, tapi juga berkaitan dengan politik. Selepas merdeka, isu kewarganegaraan bagi kaum Cina yang telah lama menetap di tanah Melayu menjadi perdebatan. Ia mencerminkan cabaran dalam membentuk identiti kebangsaan yang inklusif
Namun, saya percaya bahawa sumbangan kaum Cina dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu seperti dalam Parti Komunis Malaya juga harus diambil kira dalam naratif sejarah ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Cecilia dan Dr. Sumitra atas perkongsian yang sangat bermakna ini. Kami amat menghargai masa dan pandangan kalian. Terima kasih kepada para pendengar yang mengikuti episod-episod Perspektif Sejarah hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil iktibar daripada sejarah. Terima kasih kepada Julia dengan Sonia. Sampai berjumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih dan selamat tinggal. Kemasukan kaum Cina ke tanah Melayu membawa pelbagai kesan sosial. Berikut adalah beberapa kesan utama. Kepelbagaian budaya. Kehadiran kaum Cina memperkayakan budaya tanah Melayu dengan tradisi, bahasa dan seni mereka, mencipta masyarakat yang lebih berwarna dan pelbagai. Pengaruh dalam ekonomi. Kaum Cina terlibat dalam perdagangan dan perniagaan yang membawa kepada pertumbuhan ekonomi. Ini mencipta peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup di kawasan tertentu. Pembangunan bandar. Kehadiran mereka di bandar-bandar besar menyumbang kepada perkembangan infrastruktur dan urbanisasi yang membentuk lanskap sosial dan ekonomi kawasan tersebut. Hubungan antara kaum. Kemasukan kaum Cina mencipta interaksi antara pelbagai kaum. Ini boleh membawa kepada kerjasama tetapi juga kepada ketegangan jika tidak ditangani dengan baik. Nilai yang kita menerap dari kemasukan Cina adalah nilai kita haruslah saling hormat. Ini menggalakan penghargaan terhadap kepelbagaian budaya dan tradisi antara kaum. Selain itu, keadilan sosial adalah penting kerana ia memastikan semua kaum menerima hak dan peluang yang sama dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan sumber. Selain itu, cadangan yang kita boleh dilaksanakan ialah kegiatan sosial, kebudayaan dengan menganjurkan acara kebudayaan dan melibatkan pelbagai kaum untuk merayakan kepelbagaian. Tambahan pula menyediakan program pendidikan yang memfokuskan kepada sejarah dan budaya pelbagai kaum untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman. Kemasukan orang Cina ke tanah Melayu pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 didorong oleh industri biji timah yang berkembang pesat terutamanya di Perak dan Selangor. Mereka datang sebagai buruh dari wilayah selatan Cina untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Setelah tiba, mereka membentuk komuniti di bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur dan Penang untuk menyumbangkan kepada pembangunan ekonomi dan sosial. Kemasukan ini memperkenalkan kepelbagaian budaya dan akhirnya membentuk masyarakat majmuk di Malaysia hari ini. Pada konklusinya, kemasukan kaum Cina ke tanah Melayu bukan sahaja meninggalkan impak yang besar dalam aspek ekonomi tetapi juga dalam pembentukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Walaupun perjalanan mereka ke tanah ini penuh dengan cabaran, sumbangan mereka tidak dapat dinafikan. Mereka telah menjadi sebahagian penting daripada fabrik sosial dan ekonomi negara. Mari kita tengok podcast kita.